Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah dari 47 pertuduhan rasuah dan pecah amanah. Siapa yang sebenarnya mempunyai kuasa mutlak untuk keputusan ini? Benarkah wujud campur tangan Perdana Menteri? Dan juga, adakah reformasi institusi kehakiman sudah mati? Ikuti kupasan lanjut bersama saya, Amira Akilah dalam Next Step Focus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Isu keputusan mahkamah yang melepaskan tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dari 47 kes rasuah dan pecah amanah menjadi polemik baharu dalam negara kita. Apatah lagi, keputusan ini keluar dalam suasana kempen pilihan raya kecil Pulai dan Simpang Jeram sedang rancak berlangsung. Pelbagai pihak memberikan reaksi terhadap isu yang telah melalui tempoh 4 tahun perbicaraan di mahkamah. Ada yang melihat keputusan ini adalah satu pembuktian bahawa wujud pendakwaan terpilih yang bermotif politik. Sebelah pihak lagi mempertikaikan keputusan mahkamah sehingga mendakwa wujud campur tangan oleh kepimpinan tertinggi negara. Menjelaskan keputusan ini, Jabatan Peguam Negara dalam satu kenyataan semalam menegaskan permohonan untuk melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri itu diterima oleh mahkamah berdasarkan kepada alasan-alasan kukuh yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Terdapat 11 alasan yang dikemukakan pihak pendakwaan yang telah disenaraikan, antara lain Ahmad Zahid telah mengemukakan 6 representasi secara berasingan kepada Jabatan Peguam Negara dan adalah penting untuk siasatan lebih terperinci dilakukan. Dalam salah satu representasi itu, Ahmad Zahid mendakwa wujudnya pendakwaan daripada rejim kerajaan sebelum ini yang perlu disiasat. Selain itu, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat isu-isu yang dibangkitkan dalam buku memoir bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas bertajuk My Story, Justice in the Wilderness juga turut dibangkitkan. Sementara itu, Ahmad Zahid menyambut keputusan itu dengan rasa syukur dan gembira. Presiden UMNO itu berkata, pengumuman mahkamah itu sebagai satu perkabaran gembira bukan sahaja buat dirinya, malah kepada seluruh ahli keluarga termasuk isteri tercinta. Beliau turut menzahirkan terima kasih kepada barisan peguam yang telah bekerja keras dan menjalankan tugas dengan penuh profesional dan bertanggungjawab. Beliau juga terharu dengan seluruh barisan pemimpin dan penyokong UMNO yang terus memberi sokongan tidak berbelah bahagi. Selain itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan dalam reaksinya turut bersyukur dan menyatakan bahawa keadilan akhirnya dibuktikan. Keputusan mahkamah itu juga katanya dapat membersihkan imej Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO dan imej parti daripada pelbagai tuduhan dan dakwaan dilemparkan pihak lawan. Ia juga sekaligus dapat membantu mengukuhkan kembali perpaduan dalam kalangan kepimpinan dan ahli UMNO. Menurut Ahmad Maslan, Presiden UMNO itu telah menjadi mangsa pendakwaan politik terpilih kerana keengganannya untuk membubarkan UMNO dan menyertai Parti Pribumi Bersatu tanpa syarat seperti yang diminta mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad selaku pengerusi Parti Bersatu pada waktu itu. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menyatakan parti itu menghormati proses dan keputusan mahkamah, namun demi prinsip keadilan dan accountability, satu penjelasan tuntas perlu dilakukan oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Katanya DAP juga akan sentiasa menjunjung prinsip pengasingan kuasa di antara cabang kehakiman, eksekutif dan legislatif serta memastikan tidak ada campur tangan eksekutif dalam sebarang kes mahkamah. Pandangan sama turut dikongsi Parti Amanah Negara yang mahu Peguam Negara atau Jabatan Peguam Negara memberi penjelasan terperinci mengenai hujah atau alasan terhadap keputusan mahkamah itu. Setiausaha Agung Amanah, Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, hanya dengan penjelasan terperinci, ia akan dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak sekaligus mengangkat integriti institusi undang-undang negara, khususnya Jabatan Peguam Negara serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bagi Jawatankuasa Pemandu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, keputusan pelepasan Presiden UMNO itu tidak boleh diterima susulan pihak pendakwaan telah berjaya mewujudkan kes prima facie. Menurut badan itu, berikutan kes ini, iltizam anti rasuah dan reformis kerajaan madani kini diragui.
Bersih juga turut mempersoalkan sama ada tindakan berkenaan sebagai pendahuluan kepada pengguguran semua baki pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di masa akan datang. Sementara itu, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syahari menyifatkan reformasi diperjuangkan. Pakatan Harapan sudah mati susulan keputusan kes Ahmad Zahid ini. Dakwa beliau, walaupun PH berjanji tidak campur tangan dalam kes tersebut, namun pembebasan Presiden UMNO itu membuktikan sebaliknya. Kata Ahmad Fadli, tindakan Anwar jauh berbeza dengan sewaktu kes Ahmad Zahid dikendalikan di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Keputusan ini juga katanya mencemarkan penanda aras telah diletakkan Datuk Seri Anwar untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam reaksinya berkata, beliau tidak akan mencampuri urusan peguam negara berhubung keputusan melepaskan tanpa membebaskan Ahmad Zahid. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Temu Anwar di Jakarta malam tadi, Anwar memaklumkan bahawa Peguam Negara mempunyai kuasa penuh berhubung keputusan itu. Katanya, Jaksa Agung mempunyai kuasa sepenuhnya dan beliau tidak boleh mencampuri keputusan itu. Sekian sahaja Next Step Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda semua. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Facebook Nextstep Malaysia dan YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.